Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua rakan-rakan yang setia menunggu rancangan malam ni, benda biasa dibawa ke tengah. Malam ni kita ada topik best. Topik kita ialah hari ini Bumiputera dan Pelaburan. Bumiputera dan Pelaburan ni, kenapa saya pilih topik ni? Sebab of course lah, pelaburan ni benda yang menarik dan semakin menarik semenjak orang kata pandemik COVID-19 ni dan sebagainya. Dan antara benda yang saya nampak masa meningkat masa COVID-19 ni, semua orang jadi sifu pelaburan, sifu saham lah basically kan. Macam cendawan tumbuh, semua nak jadi sifu saham. Entah betul sifu ke tak sifu, tak tahu mana tu kat sini. But basically semenjak PKP bulan 3 tu ada macam nampak ada satu orang kata pencerahan baru, especially to the Bumiputera Malaysia, yang untuk belum-belum masuk dalam pelaburan, dan pelaburan tu ialah saham lah ketika itulah. But so hari ni saya pilih topik Bumiputera dan pelaburan tu sebab bukan nak kita nak fokus pada pelaburan dan juga kepada keterlibatan Bumiputera itu sendiri dalam pelaburan. So hari ni kita ada dua panel bersama kita. Kali macam biasa saya ni co-host. Dan juga dua panel kita, iaitu saudara Najib Sehari dan juga saudara Zulhafi Zulkifli. Selamat datang kepada kedua-dua panel. Apa khabar? Sihat? Makan semua dah? Baik, sihat, alhamdulillah. Cukup. Let's kickstart. Saya pun tak tahu nak kickstart benda ni. Aku actually tak tahu, aku saja nak bagi fresh, so mungkin Najib ke Zulhafi boleh cerita experience dia orang dulu ke? What dia do. Sebab dua-dua ni daripada bidang yang berbeza. Macam Najib, as we all know, kebanyakannya daripada saham, dan juga Zulhafi daripada bidang hartanah. So maybe you guys boleh explain sikit what you do or who you are untuk orang yang belum kenal anda berdua. Silakan. Assalamualaikum. So nama saya Najib. So by profession I'm a professional chartist lah. And saya tengok graf and kaji turun saham apa semua itu as a career, saya professional chartist lah. I do training for stock market. So I kadang-kadang ada bagi talk on economic, financials, and ada invitation from here and there lah. So basically that itu apa yang saya buat lah sekarang ni. And maybe Zul boleh share sikit. Assalamualaikum. COVID kan. Nama saya Zulhafi. Mungkin dah semalam, kemarin pun ada sesi hari Sabtu dalam Kopi Hartanah. Saya by profession. Saya seorang perunding hartanah sebenarnya, bersama dengan satu agensi yang berdaftar lah di Kuala Lumpur dari tahun 2015. But prior to that, before that, saya pun ada terlibat juga secara yang tak regulatednya involvement lah dalam pasar hartanah, dalam dalam market lelong, subsale dan projek. Dan recently last few years lah saya membangunkan konten dan juga website Kopi Hartanah untuk bagi pendidikan lah secara umum tentang pemilikan hartanah terutamanya. Itulah sedikit sebanyak. Okay Khalid, jelas kan? Jelas, so hari ni kita dua panel berbeza hari ni. So kita nak cerita tentang Bumiputera dan Pelaburan. Maybe I'll start with Najib Sehari. Sebab kita pernah bincang pasal benda ni, di mana engkau pernah bagi tahu aku di mana kerajaan ataupun mungkin pihak bursa sendiri macam push kepada more Bumiputera untuk terlibat dalam pemilikan saham ataupun ada CDS account dan sebagainya. Boleh tak kau elaborate sikit daripada aspek ni? Selamat datang kepada kedua-dua panel. So first, Assalamualaikum. First thing first, kira pemilikan equity untuk Bumiputera ni bukannya satu benda baru. So dia since dasar ekonomi baru pertama kali dibentangkan, masa tu lagi dah dibangkitkan tentang pemilikan equity Bumiputera. Tapi sampai ke hari ini pemilikan tu kuota pemilikan tu masih gagal untuk dipenuhi.
So kalau kita tengok trend dia, lately kalau kita tengok data since 2015, pemilikan pembukaan akaun CDS untuk Bumiputra saban tahun meningkat. 2018 kalau kita tengok data 800,000 pembukaan akaun baru untuk Bumiputra. So kita tengok recently 900,000 pembukaan akaun baru untuk Bumiputra. So kalau kita tengok trend dia meningkat. Cumanya yang kalau kita perasan benda ni dia sekadar polisi tak membantu. Polisi sahaja tak membantu dalam nak membantu Bumiputra memiliki equity. Dia knowledge pun kena ada, sebab kalau you sekadar bantu dari segi polisi kan, itu yang jadinya dulu skim Alibaba, you dapat saham, you jual je sebab you tak ada knowledge. And so polisi tu gagal lah. Kan dulu kerajaan nak tingkatkan ekonomi equity Bumiputra dengan bagi Bingform, dengan bagi saham pada Bumiputra, tapi sebabkan knowledge tu tak ada, and at the end of the day Bumiputra jual balik saham tu. So polisi tu gagal. Kuota nak memiliki 30% of ekonomi kita equity gagal sebab dia punya polisi tak seiring. So itu yang sekarang ni kalau kita tengok recently, dengan kita tak boleh nafikan yang cikgu-cikgu saham ni semua membantu juga in giving knowledge. So mostly Bumiputra sekarang ni equipped with knowledge, and atas sebab tu kita tengok pemilikan equity tu kita boleh cakap meningkat secara organik. Kalau kita tengok dia meningkat slowly but it is an organic punya growth. So dekat sini kita boleh nampak trend dia dah kembali positif lah. And sebab kita dah nampak dari segi pembukaan akaun CDS, Bumiputra punya pembukaan dah meningkat. So kalau kita tengok since last year 2019, kalau kita tengok pembukaan akaun baru 30% daripadanya Bumiputra, peningkatan. So Bumiputra punya peningkatan tu ketara 30% meningkat from year to year punya growth. Cumanya kalau kita bandingkan dari skop yang lebih besar, kalau kita tengok total pemilikan untuk Bumiputra as for now masih lagi di paras 26% saja. Maknanya daripada 100% retail punya CDS hanya 26% sahaja dimiliki oleh Bumiputra. The balance non-bumi dan warga asing. Warga asing 3%, 67% lagi non-bumi lah. So kita tengok masih jauh lagi perjalanannya, tapi kita dah nampak dia dah going into the right track lah. So itu yang saya boleh terangkan secara sikit lah. Macam mana trend data dia apa semua berkaitan dengan pembukaan akaun CDS, pemilikan equity apa semua. Kita nampak dia on the right track tapi masih jauh lagi perjalanan ni. Tapi so far dalam pandemik ni ada tak orang dah start buat keluar duit ke, tiba-tiba nampak macam aktiviti pengeluaran daripada capital ni ke? Ada nampak obvious signs ke? Okay, satu benda yang menarik. Masa pandemik COVID-19 ni, apa yang kita panggil konstituen yang support market sekarang ni ialah pelabur-pelabur runcit. Pelabur-pelabur runcit since pandemik, pelabur runcit yang banyak melabur dalam pasaran. Pelabur-pelabur institusi kebanyakannya keluar. Pelabur runcit yang support pasaran sekarang ni. So itu kita boleh nampak trend dia dah pelabur runcit sekarang ni dah banyak lah ada dalam pasaran sekarang. Okay, that one is on pemilikan saham. So macam mana Zul daripada aspek hartanah pula? Aku rasa ini pun antara salah satu benda yang selain daripada equity pun dibangkitkan juga tentang pemilikan hartanah Bumiputra. So far macam mana Zul? Sebab hartanah ni dia lain sikit daripada saham tu. Saham tu memang nampak clear cut it's pelaburan dan sebagainya, tapi macam hartanah ni basically it's also needs. Orang kata sekarang ni dengan isu rumah, pemilikan rumah dan sebagainya. So sebelum sampai kepada tahap pelaburan tu, orang akan fikir pasal needs dulu. So macam mana dengan isu Bumiputra dan pemilikan hartanah ni Zul? Mungkin boleh bagi sedikit pencerahan. Okey, terlebih dahulu saya bagikan sedikit data yang
data yang public, data umum kita boleh dapat kalau kita research lah Google kan, daripada petikan akhbar, dari petikan menteri, macam banyaklah ada research lain, dan banyak paper yang ditulis pun mengenai isu hartanah dan Bumiputera ni kalau kita tengok dekat akademik punya journal site kan. So kita boleh ambil lah anggaran data yang saya tengok dalam 2017-2018 kita pemilikan hartanah Bumiputera sekitar 39, tak sampai 40. Tapi itu termasuk pemilikan hartanah oleh JLC. Yes. Okay. Jadi dan Ini menarik. bila ditolak, jadi kita boleh cakap satu. Dan kalau ditolak dari macam individu punya ownership, lebih kurang 20% lah. Boleh kata 20 lebih, tak banyak, tak tinggi. Itu keadaan sekarang lah. Dan of course dasar ekonomi baru juga menekankan tentang pemilikan hartanah di kalangan Bumiputera kan, di mana kita boleh melihat kota Bumiputera, Bumiputera lot, diskaun-diskaun Bumiputera dalam setiap projek pemaju. Itu semua sebahagian daripada polisi dan juga intervensi kerajaan lah. Tapi sama juga seperti yang Tuan Najib cakap tadi, dari pihak kerajaan membuat polisi saja tak cukup kan. Justru daripada on the ground juga macam mana aktiviti kita mempromosikan hartanah kepada Bumiputera, kepada orang untuk membeli, kita mendidik bagaimana untuk menyimpan dan boleh beli rumah dan sebagainya. Itu pun antara benda yang giat dijalankan. Tetapi of course dia ada banyak cabaran-cabaran lain, dan terutamanya dalam bahagian polisi tu banyak juga perbincangan-perbincangan yang sedang timbul, bukan benda yang baru, yang timbul untuk di-revise balik bagaimana untuk improve pemilikan hartanah di kalangan Bumiputera. Dia approach yang top bottom dia kena sekali lah. Itu apa yang saya boleh katakan lah keadaan hari ni. Cerita pasal pemilikan GLC terhadap yang mewakili Bumiputera punya kota ataupun percentage dalam pemilikan equity dan hartanah dan sebagainya. Benda ni kita pernah bincang dulu Najib, di mana kita semenjak orang kata dasar ekonomi baru tu, kita cuba untuk kerajaan cuba untuk meningkatkan pemilikan equity Bumiputera dan sebagainya, and I think up to the year 2000 not much change, penambahan sangat kurang. Then come GLC to play, di mana untuk for the time being GLC macam khazanah dan sebagainya, depa yang hold that equity, hold that asset on behalf of Bumiputera. Sebab kalau nak tunggu Bumiputera ni beli aset, mampu untuk beli aset ataupun untuk masuk orang kata dalam untuk dapatkan kit equity or asset semua memang lama. Jadi macam mana kau nampak benda ni Najib? Dia punya tu, is it positif ke negatif ke? Is it benda tu bagus ke macam mana? Dia macam ni. Dalam GLC pegang saham Bumiputera ni, dia ada pros and cons dia lah. Okay. Yang kebaikannya, benda tu tak terlepas. Tapi keburukannya pula, benda tu tak menggambarkan kekuatan ekonomi Bumiputera yang sebenar. Sebab benda tu dipegang oleh GLC. So dia tak menggambarkan keadaan sebenar. So dalam hal ni satu benda, dia ada satu case tadi about ni yang saya nak bawa sekali lagi. Satu benda yang kerajaan boleh cuba buat dan kerajaan dah buat dan berjaya. Cumanya benda tu tak dibuat lagi. Okay. So kalau kita tengok, kalau kita ambil satu case, sebelum tu saya nak terangkan sikit. Kalau GLC pegang, katalah khazanah pegang ataupun PNB pegang, as our economic grow, value equity tu dah jadi lagi mahal. Kan? Sebab syarikat tu berkembang, benda tu jadi lagi mahal. So kalau sekarang ni Bumiputera tak mampu, bila dia jadi lagi mahal, lagi dah tak mampu. So benda tu susah nak catch up, kan? As our economic growth, the value growth, bila value growth, Bumiputera tak boleh catch up, tak boleh nak beli. So dia akan jadi kejar mengejar yang tak habis. Okay. Tapi kalau kita ambil satu case khazanah, dia ada lupuskan anak syarikat dia Time.com. Dia bagi kepada satu Bumiputera, tapi dia go on equity sharing base. Maknanya as the company growth, kau buat company ni growth, aku jualkan kau sikit lagi. Company ni grow, aku jualkan kau sikit lagi. As the company growth, dia jual sikit lagi. So dia tak bagi sederap.
So kalau bagi sederap, terlungkup habislah. Banyak dah kes-kes sebelum ni. Kerajaan bagi sederap dekat dis kroni dan terlungkup habis terus. Habis terus hilang. Tapi kalau kita tengok 2009, 2010 masa zaman Datuk Seri Najib, masa dia nak pass the equity go to Bumiputra, dia go on sharing base. Dia bagi time.com, bagi dekat seorang Bumiputra, Afzal, Datuk Afzal. So dia bagi, so bila dia perform, dia make the company growth, government bagi sikit lagi. So as the company growth, you dapat sikit, you beli sikit. Dan at the end of the day, time.com jadi milik dia lah kan. Tapi dia show dia punya kemampuan. Dia bukan dapat free. Dia show dia punya kemampuan untuk dapatkan sedikit demi sedikit. So itu yang sekarang ni kerajaan boleh buat juga. Sekarang ni. So mungkin kita tak buat dalam big scale. Kita buat dalam small scale, mungkin kita tak bagi kat seorang, tapi kita bagi ke top tier management Bumiputra sikit equity. So as they run the company growth, kita bagi sikit lagi. So benda tu slowly dipass outkan kepada Bumiputra yang layak. Bukannya yang layak. siapa yang very kabel. important thing. Bukannya siapa ada kabel. Dan kelayakan diorang pula bukannya based on paper. Kita dah tengok performance dia. So itu satu cara yang kerajaan boleh buat. Give the equity go jual dekat this top management, bagi sikit, beli sikit, so you run the company. Perform, kita jual sikit lagi. So cara bayar tu tolak gaji ke apa ke, itu benda-benda yang execution part lah. Tapi on dasar kita boleh buat macam tu. On kita juga boleh encourage this staff executive level apa semua untuk bagi, untuk diorang ada pegangan company, pegangan saham dalam company tu. So kita ada shared responsible kan. Diorang nak company to grow, as the company grow, diorang punya pemilikan pun jadi makin mahal and translated into duit yang lebih besar. So dia ada shared responsibility lah. So semua pihak nak menjayakan syarikat tu supaya semua pihak dapat keuntungan dia. Dan benda ni bukan benda baru. Sebab kebanyakan kalau kita tengok dekat luar, kita tengok how Jack Ma dia give equity to dia punya staff untuk dia punya staff ada rasa sense of belonging, so bring the company into the next level, so diorang berjaya. Kita tengok Jack Ma buat, kita tengok kalau case overseas, kita tengok Dallas Maverick owner buat macam tu, saya terlupa nama dia. Kita pun tak kurang juga dekat Malaysia, kita ada buat time.com, satu classic case yang berjaya. So kita boleh buat benda tu lagi. Kita cari lagi orang-orang yang layak, letakkan dia dekat top management, bagi sikit. Bila dia perform, kita bagi sikit lagi. So itu caranya untuk kita lepaskan Bumiputra lepaskan saham tu sikit demi sikit. Menarik. Okay, itu saham. Kita go on hartanah. Okay, I'm not sure about how GLC plays a role in this. Tapi let's take kerajaan ataupun macam PKNS buat rumah dan sebagainya, and rumah mampu milik macam rumah prima dan sebagainya. Yes, benda tu tak ada pun kata untuk Bumiputra atau benda. It targets more to B40 atau golongan berpendapatan rendah, tapi semestinya kita tahu kebanyakannya, majoritinya adalah orang Melayu sendirilah benda tu. Does it help, Zul, does it help untuk golongan Bumiputra ni untuk meningkatkan pemilikan hartanah, ataupun mungkin benda tu ada dia punya adverse effect terbalik ke macam mana ke? What's your take on this? Okay, soalan ni pernah ditanya sebelum ni kan kepada saya. Bentuk lebih kurang, adakah program-program perumahan daripada kerajaan kan, daripada sama DJLC, PKNS ataupun Prima, Romawi sebagainya tu, dia membantu kan dalam meningkatkan pemilikan hartanah. Pertamanya, saya katalah secara umum ya, banyak sebenarnya program-program perumahan daripada kerajaan ni, rumah pemilik ni, dia membantu secara langsung kepada pemilikan hartanah Bumiputra. Dan sebenarnya bukan hartanah Bumiputra saja, hartanah pada rakyat Malaysia secara seluruhannya. Dan seperti yang Saudara Jamali katakan, of course lah, dalam majoriti daripada rakyat tu, lebih daripada separuh tu adalah Bumiputra kan. Jadi dia memang membantu, cuma dia ada beberapa kelemahan-kelemahan lah yang sepatutnya boleh diperbaiki lagi kan. Dan seperti contoh,
standardization setiap negeri dia berbeza-beza dan mengira macam kelayakan dan syarat-syarat. Kemudian ada juga yang syaratnya tidak dari segi enforcement tu mungkin dia kata rumah ni memang untuk diduduki kan, tapi kemudian ada abuse dan dia mungkin disewakan ke apa ke which is antara isu lah kan. Kalau kita tengok macam kat KL pun ada rumah-rumah bantuan daripada kerajaan, macam tu rumah di BKL kan, rumah PPR yang di abuse. Itu pun ada satu isu lah. Tapi itu different story, but dalam mengadreskan pemilikan hartanah Bumiputera, ya dia membantu. Cumanya banyak lagi benda yang perlu dilakukan lah untuk meningkatkan pemilikan tu. Bila awak cakap pasal apa tu tadi, dia jadi ada yang orang orang kata play around the loophole, and then adakah ianya bermaksud yang selalu orang kata di media sosial, maksudnya rumah tu yang sepatutnya diduduki tetapi disewakan. Ni ada isu yang orang kata pasal seorang yelah sebab rumah apa orang kata mampu milik kan, so yang seorang beli 4-5 unit lepas tu sewakan, tak bagi peluang ke orang lain. Adakah itu yang dimaksudkan? Adakah itu yang terjadi? Saya tak boleh nak kata kan, tapi dia ada ketirisan juga lah yang berlaku kat situ kan. Yang mana kita tak boleh salahkan dari segi management saja. Rakyat sendiri pun mengambil kan, sampai mungkin ada orang lain yang patutnya dapat untuk beli yang belum ada rumah kan, mungkin dia tak dapat queue ke benda-benda macam tu lah. Tapi tak kurang juga dengan projek-projek yang dibina tapi mungkin lokasinya tak berapa cantik, harganya tak berapa ngam dekat tempat-tempat yang dia buat tu, pun banyak juga projek-projek ni yang tak terjual kan. Terutama di Perak ada beberapa tempat yang projek Prima tak salah saya, yang pada peringkat awal, fasa awal harga sekian, tapi kemudian fasa yang seterusnya harga lagi murah. Jadi rugilah orang yang beli awal-awal tu. Boleh katalah. Zat, nak tanya Najib sikit, I tengok dekat nak share sikit, gold price ni melampau-lampau dia punya naik dia. Is this a good investment right now ke, or is it coming down, or what's your take on gold dia? Okay, so itu perkara yang pokok kita kena, dia basic about investment ni. Gold is not an investment product. Tu saya nak tekan lah, so gold is not an investment product. Okay, investment ni, okay, pelaburan dalam erti kata memiliki equity ni, okay, gold is not an equity. Itu kita kena clear. Okay, betul. So pelaburan ni, apa yang kita maksudkan dengan pelaburan is kita beli satu aset tanpa perlu kita buat apa-apa ke atas aset itu, kita dapat hasil dia. Macam kita tanam pokok, tak payah buat apa-apa, kita tak dapat buah. Tak payah nak tebang pokok tu untuk dapat hasil. So gold dia bukan investment. Gold ni kita panggil dia is a commodity, yang komoditi berharga. So bila dalam keadaan ekonomi, keadaan teruk macam ni, orang beli gold so that diorang ada equity yang berharga. If anything happen, they can liquidate that gold untuk guna, untuk survive, untuk whatsoever lah. But gold is not an investment punya product. Okay. Saya tanya ni sebab ramai orang yang macam tengah nak jual gold, push gold, harga gold naik. Itu kita, so maybe awareness untuk ramai kan. Dan kalau ada pelabur apa orang kata yang buat pelaburan emas tengah dengar ni, habis kau kena tembak ni. Semua pakai pelaburan emas. Okay. So kalau kita nak cakap gold ni itu yang saya nak tekankan. Okay, sekarang ni kalau kita tengok the trend bukan sahaja dekat gold, dekat saham jadi macam tu. Kita banyak berdagang, kita berjual beli emas, kita berjual beli saham. Kita bukan memiliki saham tu, ataupun kita bukan memiliki emas tu, kita bukan pegang emas tu untuk kita dapat return, tak. Kita pegang emas tu so that bila emas tu naik harga, kita jual balik dan kita dapat hasil dia. Itu berdagang namanya. So itu yang kita agak sedikit, itu yang kita panggil. Bila kita bercakap tentang pelaburan ni, salah satu sebab kenapa pemilikan equity kurang
Kebanyakan yang buka CDS account baru ni kebanyakannya berdagang. Dia bukannya melabur, dia bukannya beli saham tu dan dia mengharapkan dividen daripada situ. Okay, dia beli saham tu bila harga naik dia jual. So dia dapat kita panggil keuntungan atas modal, bukannya keuntungan atas dividen. Okay, so kalau benda ni kerap, benda ni okey, cumanya untuk kita nak menjayakan pemilikan equity Bumiputra ni, benda ni yang kita kena, selain kita mendidik orang berjual beli saham, kita kena mendidik orang cara betul untuk melabur. Macam mana cara betul untuk beli saham, pegang untuk dapat dividen, beli saham untuk dapat keuntungan daripada dividen, daripada bonus, apa semua daripada situ. Itu yang kita kena didik. Gold ni is another part lah, is another thing. Kita boleh beli, memiliki emas apa semua, tapi kita kena ingat bila kita nak realizekan value dia, kita kena jual. So itu bukanlah pelaburan dalam erti kata sebenar, itu hanyalah berdagang. Maksudnya kita jual beli untuk dapatkan keuntungan dia. Okey, cakap pasal cara melabur yang betul ni apa benda semua. Ada satu discussion yang kita pernah buat tentang mindset untuk dua pelaburan berbeza. I mean hartanah berbeza dan saham berbeza. Di mana kalau let me orang kata apa ni balik, kalau pelaburan hartanah ni basically orang berfikir tentang untuk tambah pendapatan untuk dia punya down payment ataupun maknanya untuk membeli rumah ni dia kena ada excess fund, dia kena ada pendapatan lebihan dan sebagainya. Tapi yang menarik yang kau cakap tadi nanti ialah tentang bagaimana sebenarnya on saham pula dia terbalik. Sebenarnya saham ni selalu orang berfikir dia perlukan excess fund untuk bermain untuk melabur dalam saham. Tapi engkau dah cakap dia sebenarnya terbalik. Sebenarnya ada orang yang melabur dalam saham untuk dapatkan excess fund. Boleh tak terangkan sikit konsep ni? Oh, Najib freeze. Najib, are you there? Okay. So kita dia kira basically both side tak salah dan dia dua-dua tak ada salah lah. Dia dua-dua tak ada salah. Okay. So ada yes. Okay. Dia dua-dua side tak ada salah. Sebab ada orang dia gunakan excess fund untuk melabur. Ada orang melabur untuk dapat excess fund. So kita tahu kat sini dia ada bukan dua cara, dia kita panggil dua objektif yang berbeza sebenarnya. Okay. Orang yang ada excess fund melabur untuk kembangkan kekayaan. Yes. Orang yang tak ada excess fund melabur untuk meringankan beban kewangan so that they have excess fund. Bila dia ada excess fund baru dia boleh kembangkan kekayaan dia lah. Itu basic concept of you ada excess cash flow baru you boleh kembangkan kekayaan. So ada orang dia two different objective sebenarnya, bukan two different style, dia two different objective. So ada orang yang memang dah ada cash flow, dia gunakan itu untuk kembangkan kekayaan dia. Okay. Tapi ada orang yang tak ada cash flow, dia gunakan pelaburan untuk dapat excess cash flow ataupun lebihan duit, dan bila dia ada lebihan duit tu baru dia boleh nak beli rumah ni kembangkan kekayaan lah. Namanya start berniaga pun kembangkan kekayaan juga. Okay, so kat sini ada dua benda yang berbeza. Dan dua benda ni dia carry risk yang berbeza. Risiko dia berbeza. Okay, so dua-dua tak salah. Cumanya kita kena clear lah. Kita kena clear on apa sebenarnya objektif kita. Apa sebenarnya objektif kita. Those yang ada excess fund maybe objektif dia untuk kembangkan kekayaan dia. Those yang tak ada excess fund, so dia punya main objective should be untuk ada excess fund dahulu. Dia tak boleh fikir nak kaya ke apa ke, belum lagi. Dia punya main objective should be aku nak ada excess cash flow. Bila aku dah ada steady excess cash flow, barulah aku boleh gunakan untuk kembangkan kekayaan. So dekat sinilah tadi yang saya cakap trading ataupun berdagang dan melabur. So kita trade, kita berdagang untuk kita ada excess cash flow. Bila kita ada excess cash flow, then there is a time untuk kita mulakan pelaburan. Kita cari saham-saham,
syarikat-syarikat yang give steady dividends apa semua, dan kita park kat situ, kita beli. So kita ada excess cash, kita beli dekat situ. Ada excess cash, beli dekat situ. So as time goes by, kita punya excess cash semua dah dipark dekat saham-saham yang can give us steady return. So kita bolehlah maknanya kat situ kekayaan kita start berkembang. Itu yang kita kena clear. Not all the time kita kena trade. As time goes by, bila kita dah ada steady excess fund, then that is the time untuk kita start melabur. Itu Tapi yang saya nak tekankan. Sebab saya tengok sekarang ni, the trend is you trade all the time. You bila dah kaya, dah apa, dah excess fund dah ada pun, you tak nak mula melabur. So you kena tahu risk dia tinggi berdagang ni. So you kena start melabur. Somewhere somehow you kena start melabur. Bila dah masuk, you dah ada excess cash, you dah ada lebihan duit apa semua, melaburlah. So untuk yang dah ada excess cash, you can start melabur. Okay. Talking about risk assessment ataupun of course kebanyakan orang tahu saham ni volatile, dia untung rugi tu fast, laju dan sebagainya. Tapi now aku nak tanya Zul, orang selalu nampak pelaburan hartanah ni sebagai pelaburan confirm untung. Fakta ke auta ni Zul? Hello? Are you still there? Apa dia? Okay. Pertama, kita bercakap tentang pelaburan. Kita tengok tadi Tuan Najib dah bercakap tentang pelaburan dari sudut saham kan, bagaimana dengan dan dua objektif yang berbeza pelaburan tu, dia ada dua kaedah ataupun dua perspektif melihat tentang duit yang nak dilaburkan tu. Jadi dalam hartanah ni, dia objectively orang membeli hartanah kalau untuk melabur ni, yang secara umum lah, untuk pelaburan jangka masa panjang ataupun dikatakan pelaburan untuk waktu pencen lah. Dan yang paling popular adalah pelaburan yang hartanah ni adalah untuk okey ke line? Okey. Ada. Okey. Saya takut line saya yang putus. Okey, orang membeli hartanah ni untuk jangka masa panjang, dan juga yang popularnya adalah untuk hedging ataupun bahasa Melayu dia adalah lindung nilai. Lindung nilai, hedging duit kita daripada inflasi. Kan, bagaimana inflasi naik dan kita tak nak duit kita tu susut nilai bila kita simpan cash ke whatever, so orang beli hartanah. Sebab hartanah ni kenaikan dia yang sihat tu dia lebih sikit je daripada inflation kan. Cuma mungkin certain year, certain area dia ada sedikit spike kerana spekulatif punya aktiviti dan sebagainya. Memang ada tempat-tempat yang boleh naik lebih tinggi lah. But then pelabur yang melihat objektif jangka masa panjang, dia tak berapa pot sangat lah, sebab dia tahu dia campak duit dia beli property kat mana-mana ceruk pun. Okey lah, mungkin ada ceruk yang tak adalah ceruk sangat, tapi dia beli apa-apa hartanah pun, kalau disimpan 10 tahun, 20 tahun, memang nilai tu akan naik, bertambah kan. Dan juga ada juga orang keliru dengan aktiviti menambah duit dengan hartanah. Macam contoh orang beli rumah lelong contoh, ataupun rumah yang lama dia repair, lepas tu dia jual balik, which is kita panggil flipping lah. Kalau aktiviti ni dia macam kalau dalam saham kita panggil trading lah, berdagang kan. Sebab dia beli kemudian dia jual balik. Dia beli, dia repair, dia tambah nilai, which is ada satu perniagaan kat situ, unsur perniagaan. Dan dia flip balik. Dan kalau betul tak ada kat tadi yang bercakap kan, kalau kita duk beli jual, jadi bila nak menambah pegangan hartanah tu kan sendiri. Okay, anyway, balik pada tadi soalan apa? Soalan aku ialah orang selalu anggap pelaburan hartanah ni sentiasa untung. Sentiasa untung. Fakta ke auta? Okay, again dia tengok balik apa objektif pelaburan dalam hartanah macam tu kan. Ada orang daripada dia kalau dia dapat kenaikan 5% setahun dia dah kira untung. Ada orang kalau tak untung pun dia untung. Macam harga rumah tak naik pun tak apa, dia kira untung kat di hartanah kan. Okay, tapi bila kita cakap yang normal orang melihat pada numbers maksudnya beli dan bila dia jual tu mungkin sebenarnya ada beberapa case lah, ataupun yang especially yang recently lah, ketika market dalam keadaan yang correction dari sekitar 2018
last rally hartanah dalam 2012 hingga 2014 2016. So memang ada sedikit distortion dalam pasaran hartanah. Serta tempat tu dia dah overheat dan pemaju pun dah mula menjual pada harga, ini saya cakap produk yang baru harga rumah-rumah baru yang dijual oleh pemaju pada harga masa depan. Harga yang bukan mengikut nilai pasaran. Jadi kesan dia, saya sendiri menghadapi klien yang nak menjual rumah yang dah dibeli 5 tahun. Kalau ikutkan 5 tahun ni boleh kata adalah sedikit keuntungan kenaikan gain kan, mungkin dalam kalau katalah dia ambil 5 ke 6% setahun kan, setengah tempat mungkin lebih tinggi, katalah kita ambil 5-6% tu yang average setahun, lepas 5 tahun patutnya adalah kenaikan tu kan, dia boleh dapat keuntungan. Tapi kerana dia beli pada waktu dan tempat yang dah dijual pada harga yang mahal, so bila sekarang nak jual dan dia nak jual kerana because of the COVID, pendapatan ada yang gaji kena potong dan sebagainya, jadi nak release lah certain commitment kan, dan bila dijual tak dapat harga yang dibeli tu pun tak dapat nak jual pada harga yang beli kan. Dan hari Sabtu lepas dengan Tuan Hamidi Hamdan bercerita ada klien dia nak jual rumah pada harga below daripada nilai loan. Maksudnya demand kat situ dah jadi orang nak beli pada harga yang asking is below daripada harga dia beli, which is below daripada loan dia. Jadi susah macam mana nak jual. Hutang kalau dia jual below loan, jadi balance loan tu dia kena top up lagi pada bank. Dia kena bayar lagi kan? Dia kena service lagi, ada difference. Saya tanya ni bukanlah nak burukkan ke nak apa benda, cuma nak berhati-hati. Orang yang tak open kepada pelaburan hartanah dan sebagainya, selalu orang kata disumbat dengan hartanah ni satu pelaburan yang confirm untung. Bukan nak melemahkan sesiapa, tapi kadang-kadang you have to tell the truth. Benda tu, setiap benda ada risikonya dan sebagainya, dan benda ni ialah hard earned money orang biasa dan sebagainya. So kadang-kadang bila orang membeli tu dia kata okay, benda ni hartanah ni confirm untung, confirm akan naik dan sebagainya. Jadi dia get the wrong idea, you know, untuk benda tu. Sebab tu bertanya soalan ni. Okay, Khalid, kalau tak ada apa-apa boleh, kau ada soalan tak? Kalau tak kita boleh ambil a few soalan ni, aku rasa ada yang bagus. Kita try ambil. Okay, aku dah ada satu je soalan, just because ramai baru ni nak bawa keluar duit KWSP. So that's an indication yang ramai orang tak ada duit kan. So ramai orang aku rasa kalau tak ada duit, the first thing kalau dia orang tak ada apa, dia orang akan most probably jual property. Okay, katalah dia jual property sekarang, aku jual rumah tanah bapak kat kampung ke, and aku ada duit lebih. Aku mungkin jual tu 500,000, aku ada lagi 500,000 lah, for example, balance jual 1 juta dapat 500,000. The rest nak pakai. So if I have 500,000 now, where should I best put the money? At a safe place sekarang right now. Or in which industry, macam construction ke or agriculture ke, just itu je. Najib, Zul ke Najib, mana best letak duit sekarang? So speaking sekarang ni lah, kalau kita nak tengok bila kita nak melabur ni, first thing first kita nak tengok lah time frame kita tu for how many years. Is it for short term, long term, mid term, or what term yang kita bercakap. Tapi in essence lah, sekarang ni kita panggil buyer's market. Sekarang ni is a buyer's market. Means that who have cash is the king. Sekarang ni buyer's market. Mostly kebanyakan orang nak liquidate most asset diorang, rumah, saham, orang nak liquidate. Yes. So sekarang ni kita panggil buyer's market lah. And buyer's market, in essence, in any investment sekarang ni, actually the right time you buy valuable asset at the bargain price, and boleh dapat harga murah. Banyak kalau kita tengok, kalau saham kita boleh tengok company-company kuat, harga jatuh merudum. Malakoff 86 sen, dia punya IPO RM2, sekarang 86 sen. Post Malaysia 90 sen, dia punya peak RM4, drop into 90 sen. Ini semua company-company kuat. Kan, itu kalau dalam saham lah. Dan I'm sure in property market pun sama juga kan. You can get good property
at best price lah sekarang ni, sebab sekarang ni kita panggil buyer's market. Who have cash is the king right now. So it's worthwhile, katalah aku ada rumah, daripada aku nak simpan rumah ni sekarang, might as well aku jual sebab aku akan profit lagi banyak. Aku tak tahu, dua-dua korang boleh. Kau punya ni lah kot. Kalau kau dah jual rumah kau tak tempat duduk rumah pun, aku tak tahu lah. Okay. Rumah ekstra katakan. Sekarang kata aku ada rumah ekstra tapi aku tertekan for cash juga ni, takut duit anak aku dah tak kena buang kerja semua. Macam tu. Okay, dia yang macam jual rumah tu, dia dengan syarat rumah yang kita dah pegang tu, dia dah lama tau. Tempoh dia memang kalau kita jual, kita boleh jual at slightly cheaper price profit sekarang kan, tapi kita still profit. Macam saya cakap tadi, banyak seller-seller yang tengah a bit suffering lah, kita kata struggling dan suffering, mereka yang rumah-rumah tu mereka beli kurang ataupun kurang 5 tahun. 5 tahun dan kurang macam tu kan. Mungkin masa tu ekonomi tengah okey, mereka beli rumah kan, dan tak expect on whatever yang currently happening. So bila dia nak jual, dia mengharapkan dapat extra cash, tapi yang apa kata apa, the best thing yang dia dapat sekarang ni adalah meringankan beban bank. Kerana beli rumah ni, you beli based on loan. Itu antara lain lah kenapa cabaran-cabaran faktor dalam pemilikan hartanah dalam Bumi Putra kan. Kerana banyaknya kena bergantung pada leverage, sedangkan saham you can buy tanpa berhutang pun kan. Mungkin kalau melainkan orang tu nak beli IPO apa, mungkin dia boleh lah apply loan kan. Okay, thank you. Okay, kita ambil soalan daripada Facebook pula. Okay, tadi sebab kau risk pasal kau jual rumah dapat 500,000, aku nak terbalikkan. Aku nak pergi to another end. Kalau kita ada 500,000, kita ada 1,000,000, 100,000 pun sedap lah kita nak kata pasal investment. Tapi investment dia tak mestinya kena banyak. I mean like kau kena ada banyak duit baru nak fikir pasal invest. Dan benda ni aku nampak dalam orang kata dalam saham lah. So Najib, macam mana, berapa yang selalunya orang boleh mula untuk buka CDS and then mula untuk berjinak-jinak dengan saham? 100 kan? Untuk nak buka CDS account, dia hanyalah serendah RM10 je untuk you nak buka CDS account. Sekarang ni pun dah banyak bank yang dah boleh buka online. Kalau kita tengok M Plus dah boleh buka online, dan banyak bank dah boleh buat pembukaan account secara online. RM10 saja. Dan untuk you nak mula melabur kan, saya suka cakap lah, the best amount should be around 3 to 5,000. That is the best amount for you to start. 3 ke 5,000. And so macam saya cakap, untuk berdagang tak ada masalah kalau you don't have excess fund, sebab you jual beli. So you can straight away liquidate. But for pelaburan, please use excess fund, maknanya duit yang tak pakai. Itulah you guna untuk beli saham-saham yang berkualiti dan simpan untuk 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, simpan. So that you gain the dividends apa semua. Okay. Itulah modal yang best dalam 3 ke 5,000 tu best lah untuk you start. Untuk start off lah. Okay, so boleh kita ambil soalan-soalan dekat komen. Sebab saudari ke saudara ni, Zaini MFZ, saya rasa saudara Zaini MFZ, dia ada dua soalan untuk kedua-dua panel. Kita ambil yang pertama, tanya, okay, ini untuk Zul. Apakah Tuan Zul melihat harga rumah akan jatuh dalam jangka masa pendek atau sederhana ni? Okay, soalan favorite. Mana-mana orang akan tanya soalan ni. Okay, saya bukan nak meramal, tapi saya nak beritahu apa yang dah berlaku, apa yang sedang berlaku dan mungkin akan berlarutan beberapa ketika sebelum pasaran berubah. Ya, sekarang memang seperti Tuan Najib cakap juga, it's a good bargain. And bagaimana saham syarikat-syarikat yang berkualiti sekarang ni harganya murah, begitu juga kerana distress seller dalam pasaran hartanah, kita boleh boleh lihat harga rumah dekat setengah-setengah kawasan ni memang dia dah menurun kan. Dengan lagi bertambah lagi dengan ejen-ejen hartanah pun mempromosikan beli rumah below market value, BMV kan, campaign BMV, bukan BMF Okay, campaign beli rumah below market value. Jadi secara tidak langsung aktiviti ni pun menekan harga tu menjadi makin rendah lah kan.
kemudian dengan persaingan lagi dengan lambakan rumah daripada pemaju pun mempromosikan pelbagai package diskaun whatever semua tu. Dengan pemaju is zero down payment, consider zero down payment lah kan. Kalau subsale you kena ada 10%. Jadi competition antara dua pasaran ni pun dah sebenarnya sengit, dan tambah lagi dengan banyak penawaran apa dipanggil supply banyak kan, permintaan tetap begitu je. Oversupply. Jadi oversupply, rule supply demand, kalau ikut fundamental supply demand memang harga rumah ada setengah kawasan tu memang turun lah. Sedangkan harga pemaju pun boleh turun, pasal satu lain harga, pasal dua lain harga kan, dan subsale pun turun. Tapi saya tak cakap secara semua sebab hartanah ni dia very localized. Lain area, lain target market, lain building, dia ada behavior dia yang tersendirilah. Macam setengah tempat ada yang okeylah, setengah market saya cakap contoh macam pasaran hartanah dalam industri. Industrial doing very well kan, banyak warehouse yang orang mencari warehouse yang tak jumpa warehouse pun ada kan, kerana sekarang ni so the market a bit shift kat situ lah. Tapi dari segi permintaan harga rumah, tengok segmen harga juga. Kalau segmen tu yang harga yang mampu milik, saya tak rasa dia boleh turun lagi lah. Tapi kalau segmen tu yang harga dia above daripada mampu milik, contoh mungkin sekitar 6 ke 800 ribu punya rumah, so it's a good bargain lah kalau siapa yang tengah ada duit banyak nak beli banglo ke, nak beli semedi ke dekat Lemah Kelang ni kan, nak cari rumah, you can find. Tapi tengok juga sebab rumah-rumah yang high end ni kadang owner dia lagi poket dia besar, lagi dia tak kisah, tak distress. Yes, dia dah holding power. Dia M40 kena cari orang yang panik lah, orang yang gelabah. Lebih kurang macam tu lah. So itu jawapan pada soalan tadi. Tapi benda ni just tambah je sebab saya nampak kalau macam it's a buyer's market, siapa yang ada cash lagi banyak, lagi untung sekarang ni, sebenarnya dia mungkin ada efek terbalik juga sebenarnya ketika orang kata war of attrition, siapa holding power ataupun siapa yang ada lebih, dia boleh lalui zaman kegawatan ni dengan lebih lama lah, dengan lebih selesa. And maybe dia instead of Bumiputra tambah pemilikan time ni, dia boleh juga jadi terbalik kan, sebab ada yang terdesak nak jual tanah, nak jual rumah dan sebagainya. Okay, anyway, kita ambil yang second question daripada saudara Zaini ni kepada Cik Najib lah. Apa kesan penurunan harga hartanah kepada financial stability negara? Adakah akan trigger financial crisis? Najib, kau dengar boleh yang ni ke out of your depth ke macam mana? Okay, kalau kita tengok kesan penurunan harga hartanah ni, dia boleh bagi efek dekat bank. Sebab kalau tak kira aku clear tak ni? Clear. Internet clear ke tak? Clear. Tak clear sikit. Sangkut sikit lah. Tapi apa, teruskan je. Okay. So kira basically bila harga hartanah ni jatuh, dia akan bagi efek dekat bank. Sebab orang jual kadang-kadang below loan. Bila dia jual below loan, kat situ dia trigger NPL lah, non-performing loan akan naik. Bila non-performing loan naik, dia akan bagi efek dekat financial stability negara. So kita tak tahu sekarang ni how severe the effect is, sebab kita sekarang ni ada moratorium apa semua. So all the data semua tak keluar lagi. The real data tak keluar lagi. So bulan 10 moratorium habis, sekarang ni diorang push for another 3 to 6 month moratorium. And sebab kalau benda ni tak dikawal, dia akan boleh naikkan NPL. Bila naikkan NPL, bank akan effect. Bila bank effect, then there will be a massive, orang tak boleh apply new loan, bank collapse, apa semua, dia boleh create a massive punya financial crisis. So itu kesan, sebab kita kena admit loan for hartanah, dia pegang portion yang besar dalam bank. So kalau hartanah drop, orang start to default dia punya loan, NPL naik. Bila NPL naik, 97, 98 punya
case ataupun kita boleh ambil contoh paling mudah 2008. subprime crisis punya case 2008 jadi because of harga rumah jatuh menghudung. So dia boleh ada efek. Cumanya sekarang ni kita tak tahu how severe the effect is sebab kita still dalam moratorium. So penurunan harga hartanah pun kita tak nampak lagi sebab orang tak stres lagi. Orang masih berharap on moratorium. So benda ni kalau boleh, kalau benda ni lanjutkan, dia mungkin tak akan trigger any crisis. Dan cumanya bank sakit sikit lah for 1.5 year tak ada cash flow. Cuma dia tak akan trigger crisis yang lebih besar lah. And government can back bank. Cuma kalau dia let go moratorium, dan kita akan tengok kesan sebenar dia adakah teruk ataupun tidak. Sebab kita tak tahu sekarang ni. Sebab kita masih samar-samar. Yes, ni bukan keadaan ekonomi yang betul. Kita dalam keadaan ekonomi yang kontrol lah. Sekarang ni sektor hartanah, sektor pelaburan apa semua ni sekarang ni kita panggil tengah disokong. Sokongan tu masih ada. Kerajaan tengah sokong sekarang ni. So kita tak tahu how bad dia punya free falling. So kalau kita nak tahu, kalau government tarik sokongan tu, then kita boleh tengok the effect. Tapi kita tak nak lah sampai ke situ. Kita tak nak sampai ke situ. Cumanya kalau benda tu jadi, dia memang boleh trigger financial crisis. Okey. Soalan daripada saudara Mail Zainal. Dia tanya, pemilikan hartanah Bumiputera ni kembali kepada pemilikan Bumiputera. Pemilikan hartanah Bumiputera terjejas sebab aset yang tak dituntut oleh waris. Betul tak? Ni rasanya ada kena-mengena dengan berita tentang amanah raya pegang apa orang kata aset sampai, if I'm not mistaken, up to 6 billion or 10. I'm lupa dah. But betul ke benda ni? Zul ataupun Najib, adakah aset yang terbeku ni dia okey, aset yang terbeku ni katalah dia pemilikan Bumiputera, adakah dia dikira sebagai dalam kita nak mengira aset pemilikan Bumiputera, adakah ianya dikira? Okey, saya jawab aset yang tak dituntut oleh waris. Okey, dia tak dituntut ni dia sebenarnya bukan tak dituntut lah, tapi yang tak diuruskan kan, terutama dalam permasalahan harta pusaka, pengurusan harta pusaka kan. So sama ada harta tu tergantung ataupun berada di amanah raya, tetapi pemilikan tu masih lagi kepada waris kan. Jadi tidaklah pemilikan tu melompat ke bukan Bumiputera kan. Cuma bila dia tak liquid kan, masa dia tak bergerak, nilai tu terbeku. Daripada harta tu mungkin boleh digunakan untuk jana lagi ekonomi dari segi equity-nya, ataupun mungkin diusahakan kalau ada tanah apa semuanya kan. Tapi dia terbeku. Tapi kalau dari segi pemilikan tetap masih dimiliki oleh arwah atuk kita kan. Yalah, masih milik tu turun ke waris, cuma tak diuruskan dan tak dituntut dia tak berkembang lah. Dia tak ada apa-apa. Dia tak bergerak lah. Okay, alright. Yang tu clear. Okay, soalan daripada saudara Aidil Ardiansyah. Ni menarik juga soalan ni. Di mana tempat pelaburan yang kurang berisiko tapi keuntungan optimum boleh diperolehi? Baik. Betul, baik. Sebab basically risk ni berkadar dengan untung lah. Tapi of course kita akan cuba cari tempat yang risiko paling rendah tapi untung paling tinggi. Okey, sekadar bertanya sebab saya ada lebihan duit pendapatan yang taklah banyak, tapi pening tak tahu mana nak melabur kat mana. Mungkin ada cadangan ataupun Okey. So dia soalan tu ditanya dengan betul lah, sebab dia tak tanya keuntungan paling tinggi, dia tanya keuntungan paling optimum. Kan? So the right way, the right questions lah. Dia tak nak cari yang paling, sebab dia faham kan, high risk high return, but dia nak cari yang low risk but optimum return. So saya kalau tu you can go on unit trust. Unit trust actually is a good investment product. You boleh invest in unit trust. Sekarang pun kalau kita tengok fund-fund yang bagus, tengah murah harga dia. So dan ianya juga diuruskan oleh pengurus dana profesional, and dia boleh bagi return yang agak optimum. If you get the right advisor for you untuk advise you fund money yang okay, then you will get an optimum result lah. Tapi in general saya suka cakap, for those yang tak tahu dekat mana nak melabur but nak choose selain daripada ASB, you can choose unit trust.
unit trust actually is a good investment product untuk you invest. Okay, tadi Khalid kau ada macam nak tanya Khalid? Aku dengar, aku interested sebab aku cuma aku macam belum lagi masanya nak melabur. Aku lagi banyak orang nak melabur aku. Kalau aku nak tarik pelaburan untuk diri aku je aku rasa sekarang. But ada question on this. Ada lagi tak? Ni isu Tanami. Kepada Tuan Zulhafi, dia tanya, adakah waktu sekarang sesuai jika kita ingin jual atau beli rumah? Okey. Pada Tuan Najib, sekiranya pengeluaran KWSP jika ada duit lebih, adakah sekarang waktu sesuai untuk membuat pelaburan long term, short term? Mungkin kita ambil yang Zul dulu. Adakah waktu sekarang sesuai jika kita ingin jual atau beli rumah? Okey, sesuai tak sesuai ni pertama tanya diri kita lah. Kan, apa objektif kita? Kemudian apa keberadaan kewangan kita, kan, dan apa peluang yang kita ada, peluang dari segi dengan duit yang kita ada, mungkin dengan kelayakan kita boleh buat pinjaman sekian, apa peluang yang ada, dan kita nilai balik peluang tu. Kalau kita nak beli rumah lah, kita nilai balik adakah dia berbaloi untuk kita beli, boleh tak kita sustain untuk the next beberapa ketika kita nak simpan. Dan juga macam saya cakap tadi, kerana banyak seller dalam market, which is sekarang ni buyer's market lah. Memang kalau kita rajin mencari, kita boleh dapat a good bargain, kan, dan peluang tu banyak. Dan kalau nak jual pula, tengok saya cakap apa keperluan nak jual. Mungkin dia kata nak jual rumah ni dah simpan lama, dah ada, kalau jual murah sikit pun cepat dia nak jual. Dan sebab nak jual rumah sekarang ni, dia cepat lambat tu bergantung pada harga kita lah, kan, bergantung pada harga. Walaupun bank kata boleh dapat bagi value banyak ni, tapi kalau kita jual pada harga yang cukup-cukup tu memang lambat lah, sebab banyak orang nak jual juga, kan, dan yang sama. So kalau sesuai tak sesuai nak jual tu, tanyalah terpulang lah pada diri sendiri, kan. Kalau rasa rumah tu boleh mendatangkan hasil kalau kita jual, itulah jawapan dia. Okey, kepada Tuan Najib, sekiranya pengeluaran KWSP dibenarkan, rasanya lah, sekiranya pengeluaran KWSP dibenarkan yang akaun satu tu 10,000 jika ada duit lebih, adakah sekarang waktu sesuai untuk membuat pelaburan long term, short term? Aku rasa soalan dia lebih kepada adakah sekarang sesuai untuk membuat pelaburan long term ke short term? Okay, satu ya, kita kalau misalnya pengeluaran KWSP itu dibenarkan, either you need the fund or you don't need the fund. The right thing to do is you withdraw the fund and you go into investment yang skala lebih kecil. Sebabkan kalau kita ambil hukum pelaburan ni, bila fund yang diuruskan tu jadi sangat besar, untuk dia berkembang jadi lebih besar dah susah. Kalau term dia big fish, kira ataupun kita big fish in a small pond, dia susah nak berkembang. So itu yang jadi kat EPF sekarang ni, dia big fish in a small pond, ekonomi kita kecil. So kalau dia nak berkembang dengan lebih besar, susah. So if government allow us to withdraw the fund, and you lepas syarat kelayakan tu, withdraw the fund and you channelkan dekat small fund, like example you can go into private mandate account. Itu maknanya you punya fund tu di cater specifically untuk you can choose that fund, private mandate account, or you can go into unit trust. Itu pun sesuai. Kalau kita tengok mostly on average unit trust, if you choose the right fund, you can gain 16-18% per annum. And so ataupun kalau you ada skill, you ada knowledge, then you can manage your own investment. You can manage your own investment and earn better return. Sebab kita kena faham KWSP dia sekarang ni jerung yang sangat besar di dalam kolam yang kecil. Untuk dia nak berkembang agak payah. So kalau you have the chance, I would say it will be a nice ataupun it will be a better decision untuk you take out and channel outkan ke fund-fund yang kecil so that you can get better. If you don't have knowledge, then biarkan saja dalam EPF. Terjamin selamat apa semua.
I'm quite surprised kau tak put untuk kelas kau sebenarnya. Kalau awak tak tahu, awak masuk kelas saya. Kelas dah penuh lah. Kelas dah penuh. Okay. Alright. Kita dah nak dekat sampai sejam. So kita ambil maybe another 2 lah kot. Number 1, okay. Ini benda yang kita bincang masa sembang kopi hartanah tu, mungkin ada yang malam ni yang tengok tak tengok masa tu. But mungkin boleh terangkan balik ni. Soalan apa daripada saudara Ibnu Haji Masud. Dia kata, better stop buying house, a hope of bubble burst. Zul, macam mana ni Zul? Ini soalan yang sama aku tanya hari tu. Boleh tak kalau kita semua satu hati stop beli rumah, akan turun kau-kau tak harga? Ataupun orang lain yang mungkin orang luar negara ke yang macam ambil kesempatan, tak tahulah okay, benda ni. What your take? Susah lah kata soalan ni. Sebab bubble burst tanah ni dah diramal ataupun dah disebut daripada lama dah kan. Kata jangan, tahun 2016 saya dah dengar, jangan beli rumah. Tunggu 2018 harga jatuh dan sebagainya kan. Okay. Yang pertama, rumah ni dia harga memang turun naik, tapi kerana ekonomi kita kan, BNM dia mengawal orang meminjam dengan DSR ni, dengan syarat-syarat kan. Jadi nak dapat bubble burst yang macam 2008 tu agak sukar. Dan sekarang ni yang kita nampak yang masalah yang paling obvious dan paling besar dalam ni adalah lambakan rumah-rumah yang tak terjual. Yes. Dan memang dia memberi kesan pada pemaju kan, tapi tidak juga membuatkan pemaju tu nak jual rumah dia lebih rendah kan, sebab on paper rumah-rumah tu masih aset kepada syarikat kan. Mungkin itu dia punya point of view dia kan. Cuma kita boleh nampak bagaimana trend banyak projek-projek yang terkini, yang baru-baru ni ada price adjustment. Maksudnya macam dia nampak trend nak buat rumah harga ni. Dulu rumah yang harga dekat Lembah Kelang nak dapat rumah yang harga 400,000 ke bawah ni susah. Tapi recently kita nampak ada projek-projek baru yang dilancarkan harga 300,000 lebih, 400,000 lebih dekat Kelang Valley kan. So kita boleh nampak dekat situ diorang dah shift lah kan. Tapi nak kata burst ni susah nak kata lah kan. Sebab macam dia akan burst kalau the whole financial structure tu collapse kan. Sebab rumah ni dia ada hutang pada bank. Dia akan jatuh. Okay. Kalau bank jatuh lah. Mungkin soalan last untuk malam ni daripada saudara Muhammad Muhaimin Hasnuddin. Okay, dia kata salam Tuan Najib, apa beza fundamental and technical analysis, yang mana datang dulu? Ni mungkin orang yang nak berminat nak main saham, melabur saham. Dia tak ada yang mana datang dulu, yang mana datang kemudian. Sebab kalau kita go into teori, di teori dia cakap macam ni lah. For those yang belajar fundamental, at some point of dia punya investment, dia akan touch sedikit pasal technical. And those yang belajar technical, at some point of dia punya trading, dia akan sentuh about fundamental. Sebab dua-dua benda ni dia berkait rapat. Saya suka terangkan atau saya suka sampaikan dia dalam bentuk macam ni. Fundamental ni is for you to know what to buy. Apa yang nak beli. Fundamental. Yes. And technical ni is for you to know when to buy. Bila nak beli. Sebab technical ni dia pasal harga turun, naik turun. Fundamental tu pasal fundamental syarikat tu. So dia kena ada dua-dua. Kita kena tahu bila nak beli dan apa nak beli. Kalau kita tahu apa nak beli, kan, macam kita selalu cakap, if you nak excel in something, kan, dia ada kita apa panggil luck come opportunity. Luck tu ada maknanya timing tu betul, and opportunity. Dia dua-dua datang serentak. Kita tahu apa nak buat and at the right time baru dia jadi. Sama juga dengan pelaburan. Kan, sama juga dengan pelaburan. Kita kena tahu apa nak beli, means that fundamental, and kita kena tahu bila kita nak beli. Dua-dua kena tahu. Technical. So kalau dia tak ada mana yang datang dulu, sebab dua-dua kita kena tahu, bukannya kita kena tahu salah satu. Dua-dua kita kena tahu. Kalau kita tahu bila nak beli tapi tak tahu apa nak beli, dia tak jadi. Ataupun kita tahu apa nak beli, tak tahu bila nak beli, tak jadi. Kan, ada satu klasik case lah. Kan, saya nak share sikit.
YouTube and Yahoo. Kalau kita tengok Internet of Things ni, actually apa yang YouTube buat ni sebenarnya Yahoo dulu di tahun 2000. Saya apa tapi Yahoo dah buat dulu tahun 2000. Yahoo acquire this streaming company from satu pihak, dia beli and dia nak buat style YouTube ni lah. Dia tahu apa dia nak buat. Cuma masa tu internet tak laju. Internet masa tu tahulah pakai dial-up kan, ada ringing kan. Sekarang so apa yang dia nak buat time tu, dia tahu apa dia nak buat tapi timing tak betul. Tak jadi, bankrupt. At the end of the day Yahoo sekarang kita tahulah apa jadi. Tapi Google, Alphabet, dia buat YouTube benda sama cuma timing dia tepat. Timing dia tepat masa tu internet dah laju apa semua. So dia berjaya buat. Padahal dua-dua nak buat benda sama, dua-dua company kuat. Tapi timing tak kena. Yang satu okey, yang satu tak jadi. So itu yang saya nak sampaikan, dalam pelaburan dua-dua kena betul. Maknanya kita tahu apa nak buat dan bila kita nak buat. Dua-dua ni ada baru dia boleh jadi. Cakap pasal Google dengan Yahoo ni, dia benda ni kelakar sikit je. Dia mungkin luar daripada Bumiputera dan pelaburan. Nak share je lah. Google masuk dalam industri search engine ni, masa tu Yahoo dengan MSN tengah powerful. Tapi Google dapat berikan something yang orang perlukan and dia kalahkan dua giants ni, iaitu Yahoo dengan MSN. And then Google pun powerful, dia ada banyak orang. Tiba-tiba come Facebook. And Google macam, aku pun nak buat macam Facebook, dia buat Google Plus, tak jadi pun. And then Facebook pula tengah powerful apa benda semua kan. Tiba dia tengok macam Lazada, Shopee kan, dia pun try buat marketplace, tak jalan juga kan. So basically luck and opportunity tu mainkan peranan jugalah basically. Yes. It's not because kau ada background macam kau dah ada backbone kan, macam Google dah ada dia punya orang and everything and base, not necessarily lah. Betul. Sebab orang kata kalau Google ni okey, silakan Zul sama. Okey, jadi macam fundamental technical ni sama juga kan, dalam hartanah sama. Fundamental dia kita tahu apa, kita kena faham nature hartanah tu, pelaburan dia bagaimana kan, short term ke long term ke kan, kenaikan dia bagaimana. Sebab tu kita kena tahu dan kalau segi technical tu dia lebih pada locality lah. Locality kita tengok area tu kan. Dan apa-apa pun pelaburan is the knowledge lah. You have to ada ilmu yang mendalam lah supaya you tahu the right time, the right place dan kesesuaian lah, mampu tak mampu. Itulah sambung Google. Okay. Kali ada apa-apa lagi? Good. Okay, ada mungkin Najib ada apa nak tambah ke Zul ke, nak tambah apa-apa before kita end kita punya session ni? Saya nak tambah sedikit saja on pelaburan ni lah, pelaburan dan Bumiputera ni. Okay, so untuk kita achieve satu benda ni, untuk kita achieve pemilikan Bumiputera, sebab kita kena realize kalau pemilikan equity ni dia translated into pemilikan cake economy ni lah. Ekonomi kita diwakili dalam equity. Okay, so in controlling the cake, in eating the cake ni, kita bukannya nak semua, kita nak 30% je, a slice of this economy ni kita nak ada kita punya Bumiputera. So satu benda yang kita nak sampaikan, tolong melabur di tempat-tempat yang dibenarkan oleh undang-undang. Itu kalau itu asas dia lah. Satu, you have the right knowledge apa semua, dan melaburlah di tempat yang dibenarkan oleh undang-undang. Sebab kalau kita tengok statistik, Bumiputera bukan tak ada duit. Kalau kita tengok on statistik, ratusan juta kan. 2019 hampir 200 juta goes into this scam, illegal scam, this Macau scam lah apa semua ni. So dekat situ so kalau kita tengok, so ada duit ratusan juta hilang dekat situ. So Bumiputera kaya gila, ratus juta sekali scam kena tutup. Tapi dekat situ yang kita elakkan. Sebab satunya kenapa kita nak pergi ke sana, sebab kita terlampau takut dengan risiko. Kita kalau boleh nak melabur dekat tempat yang tak ada risiko langsung. Betul. There is no such thing as benda tak ada risiko. Benda ada risiko.
Cuma kita fahamkan risiko tu apa. Bila kita faham risikonya apa, kita tahu how to take the right risk management. Risk kita terkawal. So kita aware dengan risk. Apa semua, so kita tahu. So sebab kadang-kadang sebabkan kita takut sangat, kita ada kan, kalau kita terlampau takut sangat dengan risiko, kadang-kadang benda tu yang mendedahkan kita dengan risiko. Sama ada risiko kerugian ataupun risiko terlepas peluang. Dia ada dua risiko sebabkan fear of missing out ni yang banyak orang selalu kena ni. Risk of missing out satu and risk kena scam satu. So jangan takut dengan risiko. Risiko tu ada, fahamkan, kawal dia, belajar macam mana nak kawal dia apa semua, then you are good to go. Jangan takut dengan risiko. Zul? Okay. Saya pun menambah poin tu, bawa ke hartanah pula pun sama. Kan, pastikan kalau beli label pemaju tu, tengok dia punya pendaftaran dia, kan, lesen pemaju yang dikeluarkan oleh KPKT, APDL tu. Jangan kita terpedaya, orang cakap rumah murah, banglo murah kan. Famous lah beberapa tahun belakangan ni kan. Dan surprise, kita pun surprise sebenarnya jumlah-jumlah amount yang dilesapkan ataupun yang di scam tu, amount ni besar kan. Itu antara bentuk dan banyak lagi bentuk-bentuk lain kan, sebab terutamanya bila membeli rumah, dia sesuatu komitmen yang besar kan. Kalau pinjaman tu 35 tahun, ada cadangan untuk naikkan lagi sampai 45 tahun kan. Jadi dia satu komitmen yang besar dan panjang. Dan dia bukan satu aset kelas yang senang nak liquidate. Lambat, sangat lambat kan. Kalau market tu tengah tak berapa ni, macam sekarang memang lambat. Jadi belajar dan tengok, boleh belajar dengan tengok banyak sumber, tapi kemudian bila nak membeli tu kita yang buat keputusan. Macam saya suka quote Mac Gori, Financial Gori, dia kata informed decision kan. Maknanya kita buat decision tu kita dah well informed. Kita dah dengar daripada agent, kita dah dengar daripada ini, dengar banyak sumber, kita baca, and then kita buat decision. Dan belilah, kalau bila nak katalah tadi saya cakap engage pemaju, kita tengok lesen. Sama juga bila kita beli dengan agent pun, kita tengok agent tu punya pendaftaran kan, dia punya REN number dia ke, agency number dia ke. Jangan kita beli dengan penjual-penjual yang tidak berdaftar, yang takut duit deposit kita tu lesap. Kerana tidak ada dia panggil accountability. Macam kalau dalam pasaran equity saham, dia very heavily regulated by SEC kan. Dan recently pun SEC SC pun ada sentuh juga tentang pasaran hartanah kan, mana kita tak boleh suka-suka buat buy call dan sebagainya kan. Kita kena berhati-hatilah nak melabur duit kita tu, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada dua panel. Sebenarnya ada satu soalan lagi menarik daripada Nazrul Jamal. Dia tanya, Cip, apa yang diharapkan dalam bajet yang baru bagi pelabur dan Bumiputra? Saya rasa part ni mungkin kita boleh yang ni. Soalan ni bagus, tapi aku rasa tidak, sebab time tu tak membenarkan. Kita sesi bajet kot. Kita sesi bajet. Sesi lain, tapi yang paling lagi best sebenarnya, let's talk about this budget after the budget punya pembentangan. Aku rasa itu untuk tahun ni punya budget lagi menarik untuk kita bincangkan selepas daripada sebelum. Okay. Anyway, terima kasih saudara Nazrul Jamal. Kita akan bawa tentang belanjawan ni mungkin after belanjawan. Kita bedah belanjawan tu apa benda semua. Pasca belanjawan. Pasca belanjawan. Benda tu. Dan so, kita harap kalau Macau scam ni, kalau dia one day kalau listed, kalau aku nak beli saham dia. Okey, kepada semua yang menonton, yang beri komen, yang bertanya, terima kasih banyak. Kalau ada yang terlepas, saya minta maaf. Mungkin untuk sesi yang berikutnya. Kepada saudara Najib Sehari dan juga Zulhafi Zulkifli, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa. Malam ni sejam lebih kita berbincang pasal Bumiputra dan pelaburan. Terima kasih banyak. Dan kepada penonton, esok kita ada di dalam rancangan ni, benda biasa dibawa ke tengah, tetamu menarik. Tetamu ni pernah showcase dalam minggu lepas, Dr. Mastura, tapi kali ni dia bawa kawan dia, Encik Peter Tan, untuk membincangkan tentang OKU dan peranannya dalam pembangunan negara. Hari tu tak dapat nak kupas habis, tapi esok Mr. Peter Tan, antara orang kata pejuang, aktivis ataupun antara penggerak OKU yang antara yang aktif dekat Malaysia, akan bersama kita untuk membincangkan isu ni. Benda ni bagus sebab bagus untuk kita belajar tentang
orang kelainan upaya ataupun orang kekurangan upaya ni dan bagaimana kita faham. Dan siapa yang ada family yang mungkin dalam golongan ini nak tahu macam mana nak bantu, boleh bersama kita orang esok. Okey. Sekali lagi terima kasih semua. Terima kasih Najib, terima kasih Zul, dan terima kasih kepada semua saya Khalid. Thank you. Okey, yang baik itu datang dari Allah, yang terkurang terkasar bahasa itu datang daripada kami. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.